Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apa khabar anda semua? Saya doakan anda semua sihat insyaAllah. Dan alamak, kita tutup dulu. Kita tutup dulu sound dia. Okay. So, apa khabar kepada you all yang baru kenal, baru first time nampak saya. Saya kenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnul Abdul Halim, founder kepada Lalali bersama wife Salma. Dan Alhamdulillah, malam ni kita ada dua benda best kita nak buat, nak share. Nombor satu, first kali kita nak share, bukan nak share lah, kita just nak give sedikit something bekalan untuk anda yang baru nak start buat bisnes, yang belum buat bisnes, yang belum start buat bisnes. So kita nak bagi something supaya bila you dah start, at least you tahu benda-benda ni. Right. Dan nombor dua, kita nak umumkan Lalali Top Fan untuk Oktober 2020. Sepatutnya semalam, tapi kita bawa ke hari ini sebab semalam kita ada session dengan Mami Glow. Dia bagi sharing, kan, sharing yang best, yang saya harap you all dapat sesuatu. Sebab susah kita nak panggil orang untuk join sebab dia pun busy nak buat dia punya business dengan dia punya team. So saya harap you all dapat sesuatu semalam. Best ke best semalam? Kan, dia punya sharing, benda tu benda yang tak semua orang nak buat dan tak semua orang mampu buat. Yang tu yang saya nampak benda tu. So harap saya doakan supaya you all pun sama sukses, dapat start buat duit dengan business walaupun kita buat part time. Okay. So malam ni saya nak share sikit benda lah. Ini based on saya punya observation, based on saya punya experience yang dulu-dulu dengan a few circle saya. Lepas kita borak apa semua, saya dapat a few things yang saya rasa macam benda ni penting. Benda ni sangat penting untuk saya share, especially kepada usahawan yang baru-baru nak buat bisnes, baru berjinak dengan bisnes. Especially juga masa PKP ni dah mula, semua orang nak buat bisnes. Sebab apa? Sebab kebanyakan orang anggap bisnes ni adalah last option. Last option. Kalau orang tak nak ambil kerja, barulah aku buat bisnes. Itu masalah dia. Bukan masalah pun, tapi itu mindset yang salah sebenarnya. Dia sebenarnya terbalik. Dia sebenarnya terbalik. Sahabat saya dia share satu benda dulu, istilah dia. Makan gaji. Kenapa istilah dia makan gaji tau? Sebab bila kita bukan cakap bekerja tu salah, tapi you ada satu limit tau. Dan bila you bekerja makan gaji, you akan ada satu ceiling, limit yang you tak boleh pecah. Berbeza dengan orang bisnes. Dan memang of course ramai yang gagal, yang dalam bisnes ramai yang gagal, dan tak kurang juga yang berjaya. Kan? Yang berjaya break. Sebab apa? Sebab dia ada a few kriteria yang bagus, yang boleh bawa dia pergi jauh. Kan? So malam ni sebelum kita nak start untuk umumkan Lalali Top Fan tu, saya harap you all bersama dengan saya. So you all semua okey ke tak okey malam ni? Terima kasih pada yang join live kita malam ni. Thank you so much, korang memang awesome. Alright, so kita teruskan. Nombor satu, apa yang orang yang baru nak start buat business kena aware, kena sentiasa alert adalah jangan buat loan. Jangan buat loan, jangan buat hutang. Ni bahaya. Loan, hutang ni semua bahaya. Bank ni dia adalah satu institusi lah yang dia sangat suka kalau you all buat loan. Sebab apa? Sebab dia boleh dapat interest, dia boleh dapat you bayar. Ni kan ada pokok, ada bunga. So bunga tu dia boleh dapat untung. Tapi masalahnya kalau you buat loan personal, selalunya orang nak buat business ni dia buat personal loan tau. So personal loan dia akan affect you punya record dekat bank. So kalau lepas tu you nak buat loan apa-apa, dia akan cakap, dia ni ada personal loan ni. Bermakna kalau you ada personal loan, kemungkinan besar you punya financial management tu tak bagus. Tak bagus. So that's why bank akan berhati-hati nak bagi dengan orang yang pernah ada personal loan. So tolong, jangan sesekali buat bisnes dengan personal loan. Kan? Try, buatlah secara apa daya, guna apa yang ada je. Kan? Guna apa yang ada. Sebab ramai orang ingat, bila buat loan, dia terus buat loan RM100,000, RM200,000. Tapi sebenarnya, kemampuan dia untuk handle ataupun manage RM200,000 tu tak ada. Mungkin dia hanya mampu handle RM100. Tapi dia dah start buat loan ratus-ratus ribu, menyebabkan dia tak boleh handle.
Dan duit tu akhirnya burn. Sebab kalau biasalah kita bila kita start buat bisnes, kita banyak benda kita tak tahu. Sepak terjang bisnes kita tak tahu. Susah dia, senang dia, kita bukan tak tahulah, tak berapa mahir, tak berapa pandai lah. So that's why jangan create risiko dengan membina benda yang berbahaya. Betul tak? Siapa kat sini yang rasa dia buat bisnes ni, nak start buat bisnes kena ada loan? Siapa rasa macam tu? Nak buat bisnes kena ada loan. Kalau tak, aku tak boleh buat bisnes sebab aku tak buat loan. So aku tak ada modal. Padahal kan sekarang ni memang sangat banyak bisnes yang tak perlukan modal untuk start. Betul tak? Kan? Betul. Dulu ya tau. Dulu saya tak tahu. Dulu bisnes, bila orang cakap bisnes, okey nak jual nasi lemak, okey nak jual goreng pisang, okey nak jual air dulu. Sekarang ni tak. Sekarang ni kita berada pada kita panggil zaman di mana orang nak membeli benda yang senang. Macam produk-produk yang senang jual, tak basi, tak rosak, dan boleh duduk relax kat rumah. Benda tu, option tu dah ada tau. Sama ada kita nak ke tak nak je. Kan? So anda pilih. Saya suka bagi contoh nasi lemak. Kan, nak buka bisnes nasi lemak ni, you perlukan modal. Tahu, modal tu satu. Nombor dua, you nak kena apa? Kena pergi beli barang, kena masak, kena bungkus, kalau tak jadi pula nasi, dah masalah lain. So lepas tu dah siap masak, kena duduk buka kat gerai, kena tunggu daripada pagi sampai ke mungkin tengah hari pukul 10, 11. So proses tu sangat penat. Kan, sangat penat. Padahal sebenarnya kalau anda ada satu knowledge yang cukup, ilmu yang bagus, you akan tahu bahawa ada lagi bisnes yang lagi senang. You tak perlu duduk tengah panas. You tak perlu pergi pasar beli bahan-bahan memasak tu setiap pagi. Dan you tak perlu duduk mengadap kat kedai. Dan kalau you sakit pun, you boleh dapat duit. Siapa suka bisnes macam tu? Siapa suka bisnes macam tu? Dan yang bestnya, bisnes ni tak ada modal. You tak perlu buat loan. Janganlah jangan. Saya nasihat sangat, jangan gunakan loan untuk buat bisnes. Itu nama dia menempah maut. Menempah maut malaikat maut tak datang lagi, kita dah tempah dah. So tolong jauhkan diri daripada buat loan dalam bisnes. Okay. Nombor 2, bahaya dalam bisnes adalah baru peringkat awal kita dah sewa kedai, ataupun kita dah start cari bangunan untuk kita duduk. So itu bagus, memang nampak profesional, nampak grand. Tapi zaman sekarang ni kita kena ingat, zaman sekarang ni adalah zaman online. Tahu? So kedai yang you kena ada sebenarnya adalah kedai online, bukan kedai physical, offline, bukan. So sekarang kalau you masih tak berada dalam online, dunia online, bahaya. Bahaya satu, dan rugi. Sebab ramai dekat Facebook je. Facebook ni kita ada 24 juta orang. Malaysia ada 37.5 juta. Facebook ada 24 point something lah orang, juta orang. So kalau katalah you dapat tak sampai 1 juta, 100,000, cukup ke tak cukup? Kalau you dapat capture, you tackle 100 orang ni dalam Facebook, 100,000 orang ni, you dah jadi jutawan dah. Sebenarnya ada cara dia macam mana. You boleh jadi jutawan dah. You tak perlu nak capture sampai 7 juta. Hai, selamat malam Haji Akmal, selamat malam Uris Teli. Thank you so much sebab join live kita malam ni. So jangan sewa kedai. Jangan sewa kedai. Lagi-lagi lah masa PKP ni, jangan sewa kedai. Kalau you perasan, kalau nak sewa kedai, banyak kedai yang dah start turunkan harga dia. So dia dah tak boleh nak upkan harga, sebab sekarang ni orang dah lari daripada kedai. Orang beli kedai, sewa kedai just untuk letak dia punya benda tu, stok lah, nak letak stok, nak jadikan warehouse je. Itu pun saya tengok dekat Selangor ni lah, dekat Segambut ada satu panggil extra space. Extra space, dia macam satu bangunan. Kalau kita ada barang, kita ada stok, kita boleh letak kat situ. Ataupun ada let me store. Macam-macam. Hari ni dah boleh share, Alhamdulillah. Dah kena lepas blog tu lah. Tak apa, control sikit, jangan share sangat, nanti kena ban lagi. Tag boleh.
Itulah pada yang join malam ni, saya minta bantuan anda. Kalau anda boleh share kan video ni kepada mereka, kawan-kawan you all, especially yang belum start buat bisnes. Supaya bila dia dengar ni, at least sebelum dia start, dia dah tahu dah apa yang dia kena hati-hati, apa yang dia kena elakkan. Tolong saya untuk share. Kalau tak boleh share, tag je cukup. Okay. So kita sambung. Okay. So jangan sewa kedai, bahaya. Dan bila the only kedai yang you kena ada adalah kedai online lah. You kena ada WhatsApp, Instagram, Facebook. You guna benda ni je pun dah cukup. Ramai tau kalau anda nak tahu yang dah start buat duit, even 5-6 angka hanya daripada online. Daripada online sebulan sebulan. So jangan lepaskan peluang. Be there. Jangan sampai orang search kita kat online, tak ada pun kau. Orang search nama kita, tak ada Facebook, tak ada Instagram, tak ada YouTube, tak ada, semua benda tak ada. So business kita hanyalah di dunia offline. So rugi sangat. Okay, rugi sangat. Okay, so seterusnya, nombor 3, apa yang usahawan yang baru nak buat bisnes kena faham, kena very clear adalah dia perlu guna free marketing. Panggil apa? ZKM, zero cost marketing sebaik mungkin. Buat zero cost marketing dulu. Kalau zero cost marketing pun kita tak mampu buat, tak payahlah nak mengada nak buat yang berbayar-bayar tu. Benda yang free pun kita tak mampu buat. Kan? Kadang-kadang orang ingat, semua benda marketing kena bayar. Tak sebenarnya. Posting kat Facebook, itu adalah marketing. Tak bayar kan? Facebook tak suruh bayar. Nak buat live pun tak kena bayar. Free je buat live ni. Saya buat live ni free Tak ada Mark Zuckerberg minta saya bayar RM1 1 minit, ataupun 1 jam RM10. Tak ada. So sekarang ni masih free. Setakat ni. Wallahualam lepas ni macam mana. So sekarang ni masih free. So gunakan. Gunakan sebaik mungkin. Ada Facebook story, ada IG story, ada WhatsApp status. So ini adalah medium free yang kita kena fully use. Fully use. TikTok pun ada kan. Ada orang main TikTok kat sini. Kalau ada boleh komen main TikTok. So TikTok pun adalah salah satu medium sebenarnya. Saya tengok Irfan Khairi, sifu jutawan internet yang pertama, dia pioneer. So dia pun banyak buat main TikTok. So tu adalah free marketing. Tak payah bayar semua orang ingat kena bayar ke ni, kena bayar ke ni. Tak bayar. Free je. So gunakan sebaik mungkin free dan zero cost marketing. Thank you sebab dah share. Okay, thank you so much. Alright. So itu dah 3 benda apa yang usahawan kena buat supaya dia boleh dia boleh pastikan bahawa dia boleh survive dalam dunia bisnes. Saya selalu nampak macam ni dalam 6 bulan pertama kan. Tak jelas jauh sangat. Ni jelas sikit ke? So saya harap jelas sikit. Kuat tak dengar? Nanti nak kena cari mic lah Nanti saya cuba cari mic. Okay. So dalam 6 bulan pertama kan, selalunya bisnes ni, kalau you nak tahu bisnes you boleh survive ke tak boleh survive, tengok 6 bulan pertama tu. Kalau 6 bulan pertama tu terkincit ataupun tersangkut atau tercedok, itu bermakna you tak boleh survive. Dan kalau tak boleh survive, apa yang kita kena buat, cepat-cepatlah belajar macam mana nak survive. Cari ilmu secepat mungkin, secepat mungkin. Jelas Okay, thank you. So lah, thank you pada yang Madelab nice. Sebab komen. Lepas ni saya nak kena adjust lah. Saya nak buat speaker sikit lah baru lebih clear. Okay, thank you. So itu adalah benda yang saya rasa macam kita kena very clear lah. Benda tu, make sure kita boleh survive 6 bulan pertama. 6 bulan pertama tu akan dapat macam-macam isu. Ada duit nak restock tak cukup, atau kalau you ada team buat masalah, buat perangai, ataupun kena kecam. So 6 bulan pertama ni akan ada macam-macam cabaran dan ujian. So that's why untuk you all survive, saya sangat-sangat cadangkan you follow lah Lily. InsyaAllah kita akan share sebanyak mungkin tips macam mana nak naikkan you punya energy. Mike Boya jadi buaya itulah bahaya tu, jadi buaya tu. Mike Boya. Okay, InsyaAllah kita cuba cari. So itulah benda yang saya rasa kita kena betul-betul aware. Ingat 6 bulan pertama kita cuba survive whatever it takes. Kalau you perlu tidur lewat malam untuk survive, buatlah. Kalau you perlu buat live, buatlah. You kena buat posting, buatlah. Sebab itulah, kalau you dah lepas 6 bulan pertama,
InsyaAllah. Lalali the best team ya. Thank you so much. Kita punya team Lalali ni semua memang awesome. So saya tabik spring. Kan, kalau tak ada you all, tak adalah Lalali kat sini. So thank you so much. Dan kita cuba survive 6 bulan pertama tu adalah cabaran. Selepas tu insyaAllah lebih senang. Lebih senang. Saya bayangkan macam ni tau. Kapal terbang, pernah tengok kapal terbang tak? Kapal terbang, dia nak terbang, dia akan berada di landasan dulu kan. Untuk dia terbang tu, dia kena ambil lajak yang jauh tau. Dia kena ambil lajak tu daripada start tu sampai ke hujung. Sebelum dia nak naik perjalanan yang panjang, dan dia kena speed. Dia kena speed. Dan kalau dia punya speed tak cukup, dia tak boleh naik. So ini kita anggap macam momentum lah. Dia perlu kekang momentum. Dalam masa 6 bulan pertama tu dia kat atas landasan. Kalau dia survive, dia akan naik. Dan bila dia naik, itu belum, kita cakap belum habis lagi. Dia kena lalui ujian lain pula. Bila dia dah terbang, dia akan jumpa tekanan udara, dia akan jumpa geseran udara kan. So dia akan naik tu. Kalau dia dah lepas, dia sampai satu tempat yang dia stable, dia ada lapisan-lapisan atmosfera kan. Kalau dia sampai satu tahap tu, ozon tu, dia akan relax, dia akan boleh stabilize. So bila dia stabilize, masa itulah business kita jadi autopilot. Bila dah autopilot tu, meaning you rehat-rehat pun you dapat duit. Tapi sebelum nak sampai tu, kita perlu lalui perjalanan ni. 6 bulan pertama, 6 bulan seterusnya. So itu adalah proses, kan? So jangan penat, jangan rasa macam down dalam melalui proses tu. InsyaAllah kalau you survive, you akan start dapat reward lah. You akan dapat reap the benefit ataupun kebaikan daripada bisnes. Okay, so seterusnya, tips untuk bantu orang yang mula-mula nak buat bisnes adalah, yang last kali, ini tips last adalah fokus. Fokus pada produk, fokus pada customer, fokus pada bisnes yang kita nak buat, fokus pada masalah yang kita nak selesaikan. So fokus ni adalah satu skop yang besar. Dan fokus ni saya dapat, saya betul-betul clear masa saya join program Nak Ubah Hidup by Dr. Azizan Osman. So masa saya pergi sana, dalam masa kelas 3 hari tu, benda yang dia ulang-ulang adalah fokus. So saya masa tu saya tak boleh faham tau, apa fokus ni, kenapa asyik nak cakap fokus ni. Saya faham lah fokus tu buat betul-betul, tapi rupanya tak. Fokus tu adalah sampai satu tahap, you fokus customer macam ni je yang you nak, produk ni je yang you nak, masalah ni je yang you nak. Sebab apa? Sebab rupanya dia nak kita betul-betul jadi pakar pada produk tu. Dia bagi contoh, dia bagi Ajinomoto. Kepakaran dia apa? Menyedapkan makanan kan. Apa lagi? Mami Poco, Pampers. Apa lagi ya? Panadol, melegakan sakit kepala. Walaupun dia boleh buat semua benda, buasil lah, apa benda kan. Tapi dia banyak fokus melegakan sakit kepala. Yang lain-lain tu dia letak tepi. So itu adalah entry produk dia. So saya nampak kat situ bahawa aku kena betul-betul buat benda ni lah. Buat satu benda, biar betul-betul aku pakar luar dalam semua, barulah orang nampak kita pakar. Dan kalau kita dah pakar pun, kita teruskan je lagi buat sampai orang betul-betul kenal. Siapa kat sini kenal SKV? SKV, pernah nampak tak billboard dia? Kalau you all ada masa, tengok kat YouTube. Tengok kat YouTube dia Puan SKV, Puan Kartika nama dia. Puan Kartika ni, dia owner SKV. Dulu sebelum dia belajar, sebelum dia join Azizan Osman, masa tu dia ada 22 produk. Dan sale dia bukan macam ni. Sale dia macam ni, makin turun. So apa dia buat bila pergi Dr. Azizan? Dr. Azizan cakap, okay, jual satu je. Daripada 22 produk tu, aku nak kau cari yang paling berkesan, paling tak kenal. Tak kenal tak apa, nanti boleh Google. Kartika Lely nama dia, Puan Kartika Lely. Dia founder of SKV. Dia daripada banyak-banyak produk tu, dia buang semua dia fokus satu produk. Dan yang bestnya kan, bila dia dah start make millions lah, dah banyak million dia buat, dia jumpa Dr. Azizan, dia cakap, Dok, saya nak tambah satu produk lagi boleh? Cakap, no, kau fokus. Maksudnya dia dah multi-millionaire, dia still kena fokus produk tu. So itu the power of focus yang saya faham masa kelas Nak Ubah Hidup tu. So daripada situlah saya faham bahawa usahawan baru, kalau boleh kita fokus. Fokus, insya-Allah rezeki akan datang. Yang penting kita buat sebaik mungkin. Okay, alright. So seterusnya dah habis lah sebenarnya. Dan
Kadang-kadang orang tanya, macam mana aku nak buat tanpa modal kan? Macam mana aku nak buat bisnes tanpa keluarkan modal? Sedangkan aku tengok orang nak buka kedai runcit, kena ada modal, semua benda kena ada modal. Tapi sebenarnya ramai orang tak tahu kita ada istilah agent ataupun dropship. Istilah agent dengan dropship saya pun tak pernah sebelum ni saya tak pernah buat benda-benda dropship apa ni, saya tak faham. Saya just buat bisnes biasa je. Bisnes sendiri-sendiri, shop sendiri saya buat dulu. So bila saya dah nampak benda ni, baru saya tengok, oh betul lah, the only way kita nak buat duit, kita nak dapat income lebih adalah melalui dropship dan agent. Bila you ada team, bila you ada orang bersama you buat sama-sama, proses perjalanan kita naik kapal terbang tadi lagi laju. Bila kita ada team, kita ada ni team kat sana kat sini, dia akan jadi laju. Macam seolah-olah dalam kapal terbang tu, kalau pilot tu seorang-seorang, dia lah yang kena hidangkan makanan, dia yang kena ajar macam mana nak pakai apa, safety vest apa semua tu. Kan penat pilot tu. Dan lambat lah dia nak berlepas sebab dia kena ngajar dulu, lepas tu baru dia boleh jalan. Tapi kalau dia ada kru, dia ada team kan, team dia ni yang akan buat benda tu. Pilot just drive. So itu kelebihan dia lah. So saya harap you dapat sesuatu malam ni. So ini adalah benda yang saya harap usahawan baru especially buat. Dan jangan buat kesilapan yang mana saya pernah buat dulu. Dan itu adalah experience. Dan cara paling mudah untuk kita belajar adalah melalui kesilapan orang lain. Kalau kita belajar daripada kesilapan kita sendiri, maksudnya dia akan memakan masa kita, makan duit kita dan makan tenaga kita. Yes, kena ada team baru bisnes laju jalan. Alhamdulillah. Okay, so dah sampai masa dah sampai masa untuk saya dan Sal sebenarnya. Saya dan Sal umumkan pemenang untuk Lalili Top Fan. So, ini adalah based on discussion saya dengan Sal. Kita ada discuss a few nama sebenarnya. Kita ada go through. Dan akhirnya kita come up dengan satu nama. So, saya harap anda yang terpilih, tahniah, good job, teruskan. Dan yang tak terpilih pun tak apa. Saya harap anda teruskan juga. Sebab insyaAllah rezeki tu Allah punya. Kalau dah sampai masa kita, sampailah masa kita. Okay? So, malam ni saya nak umumkan. You dah ready ke ready ni? Pemenang malam ni. Bukan pemenang malam ni, pemenang bulan lepas. Lalili Top Fan. So kita dah umumkan, kita dah decide nama dia. So kepada pemenang nanti, tolong pass kat saya gambar betul bukan gambar kucing, bukan gambar anak, gambar betul. Dan nama sekali supaya kita boleh proses. Dan kita akan bagi reward RM50 cash kepada anda. Okay? So pemenang dia untuk Lalili Top Fan Oktober 2020 jatuh kepada Sis Esther JN. Sis Esther JN. So kalau anda ada, cepat-cepatlah kontak kami. Kalau tak nanti expired reward ni expired nanti. So dapat kontak kami dan tahniah. Teruskan usaha. Dan kalau yang tak dapat, jangan risau, insyaAllah rezeki mungkin akan datang lepas ni. So keep on sharing, keep on liking, keep on commenting. Dan insyaAllah kita jumpa lagi. Thank you so much pada yang join live malam ni. Saya doakan anda semua kaya berjaya dunia dan akhirat. Assalamualaikum. #sihatkan shop. Terima kasih. Bye bye.